Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat ke Majlis Santap Petang sempena sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-49 tahun. Majlis Santap Petang disembahkan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri dijunjung oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabi'atul Adawiyah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung untuk sesi bergambar ramai dan disembahkenalkan kepada pegawai-pegawai ABDB. Duli Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan dengan tayangan klip video dan buku sejambat Ristaan 16. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan memotong kek Hari Puja Usia dan berkenan menerima pasambah daripada pegawai dan kaki tangan ABDB. Sempena Hari Puja Usia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri yang ke-49 tahun. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke-49 tahun Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Majlis berlangsung di Masjid As-Solihin, Kompleks Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Pehindatul Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Allah. 20 minutes. 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 20 min
Upacara menaikkan bendera terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Kemarin beberapa majlis perundingan mukim di negara ini mengadakan upacara menaikkan bendera di kawasan masing-masing. Bagi mukim Zon 1 dan Zon 2 Kampung Air, upacara berlangsung di kawasan Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, bagi Mukim Pengkalan Batu, upacara berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Pengkalan Batu. Hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara menaikkan bendera tersebut dihasrat dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan penduduk kampung dan mukim. Juga mengadakan majlis seumpamanya Mukim Mentiri di kawasan Dewan Kemasyarakatan Rancangan Perumahan Negara, Kampung Mentiri. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara diteruskan dengan pelepasan perjalanan konvoi membawa bendera dari kumpulan pacuan 4 roda ke mukim-mukim Zon 3. Bendera merupakan identiti bangsa dan negara. Dengan berkibarnya bendera besar negara, seluruh rakyat dan penduduk di negara ini adalah diseru untuk sama-sama mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan bagi memeriahkan lagi sambutan tersebut. Dalam tinjauan kru RTB, bendera negara berkibar dengan megahnya tidak hanya di jabatan-jabatan kerajaan, premis perniagaan tetapi juga di rumah. Pengibaran bendera merupakan suatu komitmen dan semangat patriotik yang tinggi dalam menzahirkan rasa cinta, bangga dan bersyukur dapat menikmati hidup di negara yang aman damai ini. Jadi, dengan kita ni mengibarkan bendera, ia dapat meningkatkan rasa cinta dan semangat kita ni kepada negara Brunei Darussalam dan pada masa yang sama, ia dapat menzahirkan rasa syukur dan rasa gembira selaku rakyat negara Brunei Darussalam. Signifikan menaikkan bendera bagi saya selaku belia adalah melambangkan semangat patriotik dan kenegaraan. Ia juga memperlihatkan identiti sebuah negara serta menzahirkan rasa cinta kepada raja, negara, bangsa dan juga agama. So dengan mengibarkan bendera ni, ia adalah salah satu simbolik ataupun cara kita ni untuk menampakkan yang kita ni tu bangga berada di sebuah negara yang merdeka. Kibarkanlah bendera lambang kemegahan negara dan sebagai lambang kepada kewujudan dan kedaulatan sebuah negara lah, negara kita ni. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bukit dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Ukung menganjurkan projek kempen kebersihan. Projek diadakan di Kampung Bukit, daerah Tutong. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kempen merupakan projek tahunan masjid berkenaan sebagai persediaan dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan kondusif, dapat mendisiplinkan diri dalam memikul tanggungjawab menjaga kebersihan, dan seterusnya dapat melahirkan individu yang memiliki sikap suka kepada kebersihan. Umat Islam wajib meyakini peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam khutbah Jumaat bertajuk Pengajaran dari Peristiwa Isra' dan Mi'raj juga menekankan mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj yang mengandungi pelbagai pengajaran serta contoh tauladan. Antaranya ialah mengenai kepentingan membersihkan atau mensucikan jiwa atau rohani dengan taubat. Ini kerana memang menjadi tuntutan dalam agama supaya sentiasa bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk bertaubat dengan taubat sebenar-benar taubat. Bukannya taubat yang sekadar di mulut sahaja, tetapi taubat yang sungguh-sungguh, iaitu taubat nasuha. Taubat nasuha itu ada syarat-syaratnya.
Jika dosa itu antara hamba dengan Tuhan, syaratnya ada 3. Pertama, hendaklah dia meninggalkan dosa atau maksiat yang telah dilakukannya. Kedua, hendaklah dia benar-benar menyesali dan merasa duka cita atas perbuatan maksiat itu. Ketiga, hendaklah dia berjanji, berazam untuk tidak akan kembali melakukannya. Manakala jika dosa itu bersangkut paut dengan hak orang lain, maka syaratnya ditambah lagi 1 syarat, iaitu hendaklah dipulangkan semula hak orang itu dan meminta maaf kepada orang tersebut. Sebagai memperingati sambutan Jubli Perak Syarikat Brunei Gas Carriers BGC, 25 Seeds of Gratitude dilancarkan. Ia merupakan sebahagian dari inisiatif pelaburan sosial dan akan dikongsikan dalam kalangan jabatan dan pelaut. Majlis pelancarannya diadakan di McDonald's Cerudong. Hadir Kapten Abdul Matin bin Abdul Rahman Liu alias Matin, pengarah urusan syarikat berkenaan. Melalui inisiatif itu, BGC komited untuk mengukuhkan hubungan dengan masyarakat setempat, terutama dalam bidang pendidikan, kebajikan dan pembangunan sosial. Majlis juga diselajurkan dengan aktiviti kesenian dan kraf tangan bersama ahli-ahli Yayasan Kanser Kanak-Kanak Yaska. Dalam era yang didorong oleh peralihan digital, teknologi pendidikan memainkan peranan penting dalam pendidikan pelajar. Penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Global Universiti Brunei Darussalam UBD menggariskan perkara itu semasa seminar mengenai kebudayaan dan gaya hidup Jepun yang dikendalikan bersama dengan para speaker Majlis Berkuasa Tempatan untuk hubungan antarabangsa Jepun. JCLE Singapura. Seminar diadakan di UBD. Dr. Joyce Teo Siu Yan turut menyatakan harapan untuk melihat peningkatan pertukaran pelajar ke Jepun pada tahun akan datang serta aktiviti Discovery Year UBD di Jepun. Seminar kali ini mengetengahkan 3 speaker dari JCLE Singapura dan bermatlamat untuk memperkenalkan kebudayaan dan gaya hidup Jepun sebagai persiapan bagi program Discovery Year Study Abroad di beberapa universiti Jepun. Bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 tahun, Jabatan Daerah Temburong melalui Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong mengadakan program ke Temburong Bisai edisi sambutan Hari Kebangsaan. Program diadakan sehingga Ahad ini di kawasan Pekan Bangar dan sekitarnya. 60 pengusaha terdiri daripada pengusaha satu kampung, satu produk, satu kes, satu P dan beberapa pengusaha kecil dan sederhana dari dalam dan luar daerah mengikuti aktiviti jualan keusahawanan kampung. Beberapa aktiviti juga diadakan, antaranya pameran dan kempen derma darah. Saya mengharapkan orang ramai akan datang meramaikan acara Ketemburong Bisaya ini dan memberikan sokongan kepada produk-produk dan pengusaha-pengusaha tempatan dan juga memberi kesempatan untuk BIS kita untuk menyumbangkan derma kepada tabung bantuan daerah Temburong sendiri. Status harian normal baharu COVID-19, tiada kes berada dalam kategori 4 dan kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 86 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%. Majlis Perniagaan Bimpiaga BEBC Brunei membukakan pendaftaran bagi Expo Perniagaan Bimpiaga B2B Expo 2023. Expo tersebut dijadualkan berlangsung dari 28 April hingga 2 Mei 2023 di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. 300 petak jualan dan pengusaha dijangka menyertai expo tersebut termasuk rakan-rakan perniagaan dari China, Korea, Jepun dan Australia. Selain expo, acara termasuk persidangan, forum dan sesi keseragaman perniagaan. Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang BEBC di brunaibebc.com. Tarikh tutup pendaftaran 7 April 2023.